Gara-gara mengimbau kenangan bermain banjir semasa kecil, seorang esko kerajaan negeri Terengganu menerima kencaman daripada netizen. Ini selepas Azman Ibrahim memuat naik video dua remaja menaiki motosikal sambil menunda seorang budak lelaki menggunakan penutup tangki ketika bermain air bar. Katanya kenangan zaman kanak-kanak, nikmatilah zaman kanak-kanak seadanya. Kalau masa boleh diputar kembali, Pok Cik Man pun nak kembali semula ke zaman ini. Bagaimanapun ciapan Adun Jabi itu membangkitkan rasa kurang senang di kalangan warga maya. Antara yang mengkritiknya ialah Adun Skudai, Marina Ibrahim yang menyifatkan kenyataan esko berkenaan sebagai tidak bertanggungjawab ketika banjir semakin buruk di Terengganu. Katanya sangat tidak bertanggungjawab, mesej yang kita sampaikan ini mungkin orang kawasan banjir lain baca dan mungkin dia rasa okey untuk main banjir satu pengalaman. Tapi andai kata lemas atau sesuatu yang tidak diingini berlaku macam mana? Meskipun demikian, Azman dilihat tidak mengendahkan kecaman dan kritikan yang dilemparkan terhadapnya. Kerajaan Negeri Kelantan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Kerajaan Persekutuan bagi mengatasi masalah banjir Temenung terutamanya di beberapa buah kampung di sekitar Rantau Panjang. Menteri Besar Datuk Muhammad Nasarudin Daud berkata, terdapat banyak rungutan daripada penduduk pendakwa pembinaan benteng projek pembangunan lembaga sungai bersepadu Sungai Golok menyebabkan paras air banjir semakin tinggi dan mengakibatkan banjir Temenung. Katanya banyak rungutan daripada mangsa banjir yang mengharapkan agar kerajaan pusat membuat kajian mengenai pembinaan benteng tersebut. Kerajaan negeri juga faham projek benteng itu belum siap sepenuhnya. Bagi saya, mungkin kerajaan pusat perlu memikirkan sesuatu sebelum projek itu siap sepenuhnya supaya air dapat mengalir dengan lancar dan mengelak berlakunya banjir Temenung. Mengenai cadangan agar dibina terowong atau membuka laluan air bagi mengalirkan air banjir daripada bertakung, Muhammad Nasarudin berkata sekiranya itu penyelesaian selepas kajian dijalankan, cadangan oleh penduduk kampung itu akan dilaksanakan. Katanya banjir di sini, Pasir Mas dan Rantau Panjang didakwa lebih besar daripada 2014, malah paras air lebih tinggi disebabkan wujudnya benteng tersebut. Kita bukan mahu lari daripada masalah banjir kerana ia sudah biasa berlaku, tetapi sesuatu perlu dilakukan agar paras air tidak tinggi dan berlakunya banjir Temenung. Sebelum ini, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam menyatakan akan melakukan ubah suat pada situ alur limpahan PLSB Sungai Golok di Pengkalan Teluk, Rantau Panjang, Kelantan susulan masalah banjir Temenung di kawasan itu. Seorang pemimpin UMNO Johor berkata kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di negeri itu tidak boleh diterjemah secara tergesa-gesa menerusi pembentukan kerajaan perpaduan. Puan Zakashi berkata situasi di negeri itu berbeza dengan pentadbiran Putrajaya dan Perak yang ditubuhkan bersama PH kerana tiada parti mempunyai majoriti menubuhkan kerajaan. Manakala kerjasama di Selangor serta Pulau Pinang dibentuk sebelum PRN Ogos lalu. Ada orang yang itu berkata PRN Johor pada Mac tahun lalu pula menyaksikan BN menewaskan PH yang ketika itu berseteru dengan majoriti 2/3 dan tidak timbul isu penubuhan kerajaan perpaduan. Atas faktor itu, puaknya juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO berpandangan penubuhan kerajaan perpaduan tidak perlu berasaskan kepentingan politik seperti dicadangkan pemimpin Amanah Johor, Zuhan Zain. Zuhan pada Kongres Amanah Nasional minggu lalu menggesa satu isyarat dihantar supaya kerajaan perpaduan dibentuk di Johor dengan penyertaan PH di sebalik dominasi BN di DUN dengan 40 kerusi. Kata Puan, apapun terserah kepada kepimpinan tertinggi untuk beri pertimbangan kepada desakan oleh perwakilan Amanah Johor itu. Apapun kerjasama dan persefahaman antara BN dan PH semakin baik di Johor, terutama dalam beberapa isu berkepentingan rakyat. Ketika ini, BN menguasai 40 kerusi di DUN Johor, manakala PH 13, Perikatan Nasional 3 dan Muda 1 kerusi. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memang terkenal dengan kenyataan-kenyataan sinis dan sindirnya yang tajam lagi pedas. Terbaru, Mahathir mempelih pihak berkuasa sambil menggesa kerajaan menahan remas semua mereka yang memegang gelaran Tun termasuk dirinya jika tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka. Kenyataannya itu selepas SPRM melancarkan siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin, juga bergelar Tun dan adalah sekutu rapat Mahathir berhubung dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah. Katanya, saya bersetuju sepenuhnya bahawa Tun perlu disiasat. Jika mereka tidak menjelaskan di mana atau bagaimana mereka mendapat wang itu, harta mereka harus disita. Tidak perlu mendapatkan bukti dokumentari tentang salah laku mereka. Syarat wang sangka sahaja sudah memadai. Tun bukan sahaja perlu disiasat, mereka juga perlu diremas sehingga mereka mendedahkan sumber wang mereka. Jika mereka tidak berbuat demikian, ia pasti kerana mereka mahu menyembunyikannya. Minggu lalu, SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai komersial tinggi milik Daim dan keluarganya. Ini dilaporkan berlaku selepas bekas menteri itu enggan mematuhi permintaan SPRM untuk mendedahkan pegangan kewangannya dan keluarganya. Penyitaan itu dikaitkan dengan penyiasatan anti pengubahan wang haram yang bermula pada akhir Mei lalu mengenai transaksi korporat bernilai 2.3 bilion ringgit pada November 1997. Urus niaga itu melibatkan syarikat senarai awam Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM. Agensi anti rasuah itu juga dilaporkan sedang menyiasat perniagaan Daim dan bagaimana tokoh korporat itu memperoleh semua asetnya.
Mahathir pada catatannya hari ini secara sinis berkata, rasuah mesti dibanteras dengan apa cara sekalipun, melainkan peguam negara percaya tuduhan itu bermotifkan politik. Katanya jika peguam negara berpendapat tuduhan itu berpunca daripada politik, adalah hak peguam negara untuk tidak meneruskan pendakwaan. Pasport perlu dipeluangkan, ini adalah hak AG. Mahkamah tidak boleh mempersoalkan keputusan peguam negara. Mahathir juga dipercayai merujuk kepada keputusan Jabatan Peguam Negara untuk menarik balik tuduhan rasuah terhadap Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, antaranya atas sebab kebimbangan terhadap dakwaan penganiayaan politik. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu juga merujuk kepada anak didiknya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang dijatuhi hukuman sebat atas kesalahan rasuah. Katanya Malaysia benar-benar mengikut kedaulatan undang-undang. Malah pesalah pertama mesti menerima kuasa penuh kedaulatan undang-undang. Jika hukuman sebat adalah wajib, maka pesalah mesti disebat. Di Malaysia, undang-undang adalah tertinggi. Kita semua mesti mematuhinya. Tindakan PAS menyatakan bahawa dua kawasan parlimen di Kuala Lumpur, iaitu Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak sebagai kawasan majoriti bukan Melayu, dijawab sinis oleh ahli parlimen kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi yang juga ahli parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fadzil berkata, beliau sendiri tidak faham macam mana cara PAS membuat kiraan. Katanya, saya tidak faham macam mana PAS kira majoriti. Macam mana 40% lebih banyak daripada 60% pula. Patutlah dulu Pakatan Harapan ada 82 kerusi. Dia yang ada 74 kerusi pula mengaku ada majoriti cukup jumlah. Melalui Twitter PAS Pusat, PAS mendakwa Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak adalah kawasan campuran yang majoritinya dikuasai oleh kaum selain Melayu. Fahmi memberikan fakta yang menunjukkan kedua-dua kawasan parlimen itu mempunyai majoriti orang Melayu. Di Lembah Pantai, pengundi Melayu adalah 59.13%, Cina 19.11%, manakala India 17.16%. Di Bandar Tun Razak yang diwakili oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail, jumlah pengundi Melayu adalah 62.10%, Cina 26.85%, manakala India 8.73%. Penyokong pembangkang hingga kini masih lagi menyebarkan propaganda kononnya kerajaan perpaduan bakal tumbang dalam masa terdekat walaupun sudah berkali-kali jangkaan mereka meleset. Bahkan timur dakwaan bahawa kerajaan pusat akan bertukar Jumaat ini selepas beberapa kali tarikh yang digembar-gemburkan tidak berlaku apa-apa. Sudah lebih setahun sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetuai pentadbiran negara, namun ura-ura Perdana Menteri baru akan mengangkat sumpah cuma dilihat sebagai persepsi yang dimainkan Laskar Cyber. Terbaru, salah satu akaun pro-PN mendakwa Rafizi Ramli pada 25 Disember lalu telah bertemu dengan dua orang tun untuk menyelamatkan kedudukan Perdana Menteri. Perkara itu turut menaik perhatian Rafizi yang menganggap propaganda mereka semakin mengarut. Kata Rafizi di media sosialnya, makin mengarut dah ni, satu hari 25 Disember aku duduk rumah melayan 11 tun. 11 kucing-kucing aku yang melantun dekat rumah. Sementara itu, menerusi satu kumpulan di Telegram, pelbagai andai yang ditimbulkan antaranya kerajaan bakal bertukar pada jam 5 petang ini. Ahli Parlimen Bangi Syahrid Zan Johan pula dalam ucapan DS berkata ada pihak yang sedang membayari Laskar Upahan Cyber untuk terus membawa propaganda kerajaan tumbang walau hakikatnya tiada apa berlaku. Katanya, nasihat saya abaikan sahaja mereka, habis dana senyatlah mereka. Kerajaan disarang melantik pakar perlembagaan daripada masyarakat bukan Islam untuk membantu jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi UTUN untuk mengubah undang-undang Islam yang ditubuhkan awal bulan ini. Ahli Parlimen Beruas, Ngeko Ham menjelaskan langkah itu bagi mengambil kira pandangan orang bukan Islam sebelum sebarang perubahan pada undang-undang dibuat. Beliau juga mengingatkan perlembagaan dibentuk dengan mengambil kira kepentingan semua golongan, maka sebarang perubahan yang memberi kesan kepada kaum dan agama mesti dibincangkan secara menyeluruh untuk mengelakkan konflik. Katanya, dalam mengharmonikan undang-undang syariah dengan perlembagaan adalah penting pandangan orang bukan Islam diambil kira supaya hak dan perlindungan yang diberikan oleh perlembagaan kepada orang bukan Islam serta asas negara kita tidak terjejas. Dalam pada itu, ia menyarankan kerajaan melibatkan badan peguam, memandangkan badan berkanun itu dibentuk untuk memastikan undang-undang yang diluluskan adil dan saksama. Jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk mengubah undang-undang Islam bertanggungjawab mengkaji isu-isu melibatkan bidang kuasa persekutuan dan negeri, khususnya berkaitan kompetensi DUN mengenai pengubahan undang-undang Islam serta bidang kuasa mahkamah sebagaimana diperuntukkan perlembagaan. Ia juga akan perhalusi semua perkara melibatkan pertindihan antara mahkamah syariah dan sivil termasuk isu melibatkan pertukaran agama, harta, tuntutan hadanah dan wasiat menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar. Penubuhannya menjunjung titah pengurusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah, bagi mengkaji secara mendalam dan kritikal persoalan undang-undang yang berbangkit susulan keputusan Mahkamah Persekutuan berkaitan kompetensi DUN dalam kerangka yang ditetapkan perlembagaan. Bekas Ketua Hakim Negara Zaki Azmi dilantik sebagai pengurusi jawatan kuasa 10 anggota itu yang turut dianggotai bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Muhammad Zawawi Saleh,
anggota Majlis Agama Islam Selangor, Salahuddin Saidin dan Ketua Hakim Syari'i Mahkamah Syariah Melaka, Nazri Abdul Rahman. Libat urus akan diadakan dengan Majlis Agama Negeri-Negeri dan syaur akan dikemukakan ke MKR dan seterusnya Majlis Raja-Raja.